tentang agama Islam. Islam adalah agama yang syumul, yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia yang tidak hanya terhad kepada akidah, ibadah dan akhlak, tetapi juga merangkumi aspek muamalat. Kesyumulan Islam itu terlihat pada kesempurnaan ajaran yang terkandung di dalamnya, logik dan sentiasa menerima pandangan serta bukan sekadar sebuah dogma. Dengan sedemikian, ajaran Islam sememangnya sentiasa selari dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta sentiasa sesuai dengan keadaan sepanjang masa. Okey, korang semua tahu tak tentang syarat-syarat sah solat? Saya akan menerangkan tentang sedikit syarat-syarat sah solat dengan betul, iaitu semuanya terdapat 9 isi. Yang pertama ialah berakal. Yang kedua, masuk waktu dengan betul. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, tahu cara-cara mengerjakan solat. Yang keenam, suci daripada hadas kecil maupun hadas besar. Yang ketujuh, suci daripada najis sama ada pada badan, pakaian atau tempat solat. Yang ke-8, meninggalkan perkata-kata yang bukan daripada Al-Quran, zikir dan doa. Dan akhir sekali, meninggalkan makan dan minum. Okey, itu saja. Terdapat 5 rukun Islam. Yang pertama ialah mengucapkan 2 kalimah syahadah. Syahadah merupakan lafaz dan ikrar penyaksian tauhid, iaitu keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan penyaksian terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ialah mendirikan solat. Solat merupakan satu taklifan ke atas semua umat Islam yang mana telah melafazkan ikrar syahadah dalam diri mereka, dan merupakan satu ibadah wajib yang perlu dilakukan dan meninggalkannya merupakan dosa besar. Yang ketiga ialah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa dalam bahasa Arab bermaksud meninggalkan, manakala dari sudut syarak ia membawa maksud meninggalkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa sebelum daripada terbit fajar hingga terbenam matahari dan disertai dengan niat. Yang keempat ialah membayar zakat. Zakat ialah kata asal dalam bahasa Arab dari perkataan zakah yang membawa pengertian berkat, tumbuh, suci, bersih dan baik, atau dapat memberi maksud membersihkan atau mensucikan. Yang terakhir iaitu yang kelima, menunaikan haji. Setiap umat Islam yang cukup syaratnya wajib mengerjakan haji di Makkah. Haji ialah ibadat yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang menunaikan haji bukanlah kerana hendakkan dunia, tetapi kerana ibadat haji itu tuntutan agama. Seterusnya terdapat 6 rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Rukun iman pertama yang wajib diyakini adalah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang yang beragama Islam harus percaya bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Setiap Muslim mesti percaya bahawa Allah juga menciptakan malaikat dengan berbagai macam tugas. Jumlah malaikat sangat banyak dan ada 10 malaikat yang wajib diketahui. Yang ketiga ialah beriman kepada kitab-kitab Allah. Setiap umat Islam juga mesti mengimani kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kitab Zabur kepada Nabi Daud AS, kitab Taurat kepada Nabi Musa AS, kitab Injil kepada Nabi Isa AS dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat pula, beriman kepada Nabi dan Rasul. Setiap Muslim juga harus meyakini
Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu. Terdapat 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani, yakni dari Nabi pertama, Nabi Adam AS hingga Nabi terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Umat Islam harus percaya bahawa hari akhir atau hari kiamat pasti akan terjadi. Terdapat dua kiamat yang diyakini, yakni kiamat sughra atau dikenali sebagai kiamat kecil, dan kiamat kubra yang dikenali kiamat besar. Yang terakhir iaitu yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Umat Islam mesti mengimani terdapat qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Allah sudah menetapkan baik dan buruknya takdir untuk umatnya. Okey, kalau korang semua tahu dalam gambar ni, korang sendiri nampak kan, ni gambar masjid untuk agama orang Islam. Di sini saya nak menerangkan ciri-ciri binaan masjid untuk agama orang Islam. Ciri-ciri dia, menara. Dari segi menara masjid, muazzin akan melaungkan azan untuk memanggil manusia menunaikan solat. Kubah pula, bahagian yang terletak di atas masjid yang berada di tengah-tengah masjid dan menjadi sebahagian daripada bumbung masjid. Mihrab pula ialah struktur terpenting bagi sesebuah masjid. Ia lazimnya didirikan menghala ke Mekah. Ia bertujuan menunjukkan arah kiblat. Mimbar tempat khatib menyampaikan khutbah. Ia biasanya di sebelah kanan mihrab. Tempat wuduk biasanya diletakkan di ruang jalan masuk ke dewan. Sebelum kita menunaikan solat, kita perlu mengambil wuduk lah. Si masjid. Fungsi masjid adalah seperti berikut. Yang pertama, tempat orang-orang Islam beribadah, terutamanya mendirikan sembahyang Jumaat dan sembahyang-sembahyang lain. Yang kedua, tempat mengadakan pendidikan agama Islam dan pendidikan-pendidikan yang memberi faedah kepada ahli karya yang beragama Islam. Yang ketiga, tempat mengadakan sesuatu majlis perayaan yang berkaitan dengan agama Islam. Yang keempat, tempat mengadakan syarahan atau ceramah agama oleh pensyarah atau pensyarah yang dibenarkan oleh majlis jabatan atau pegawai agama Islam daerah mengikut mana yang berkenaan. Yang keenam, pusat penyebaran dakwah, maklumat, peraturan dan arahan daripada majlis jabatan atau pejabat agama Islam daerah. Yang ketujuh, tempat mengadakan mesyuarat atau penyubahan berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan kegiatan agama. Okey, ciri-ciri utama seni bina masjid. Ia mementingkan unsur pengaliran cahaya dan udara, seni kaligrafi, khat sebagai hiasan, memisahkan ruang lelaki dan perempuan, mengambil kira faktor keadaan dan iklim, mementingkan segi keselamatan, harmonis, mementingkan kesederhanaan dan praktikal. Isi saya untuk pembentangan ini ialah perayaan agama Islam. Perayaan agama Islam terbahagi kepada dua, iaitu Hari Raya Puasa Aidilfitri dan Hari Raya Haji Aidiladha. Yang pertama ialah Hari Raya Puasa Aidilfitri. Saya hendak bagi huraian sedikit, iaitu Hari Raya Puasa ini diraikan bagi menandakan berakhirnya bulan Ramadan yang mewajibkan umat Islam berpuasa selama sebulan. Maksudnya di sini sebagai umat Islam, kita hendaklah berpuasa selama sebulan. Setelah habis bulan Ramadan, kita akan meraihkan Hari Raya Aidilfitri, iaitu kita memerdekakan selepas kita penat sebulan, berlelah, haus, berlapar, untuk kita berpuasa selama sebulan. Yang kedua pula ialah Hari Raya Aidiladha, iaitu Hari Raya Haji. Hari Raya Haji pula disambut pada hari ke-10 bulan Zulhijjah dalam bulan Islam. Ketika umat Islam yang mengerjakan haji di Mekah,
berada di peringkat ini. Umat Islam yang berkemampuan digalakkan untuk melakukan ibadah korban, yang disebabkan itu juga perayaan ini turut dikenali sebagai Hari Raya Korban. Maksudnya di sini, dalam kita menjalani Hari Raya Aidil Adha, kita berkesempatan juga untuk menyembelih. Jika kita berkemampuan, kita juga boleh menyembelih seekor kambing ataupun seekor lembu untuk merasakan nikmat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, daripada dua perayaan utama itu, umat Islam turut menyambut Ma'al Hijrah, iaitu awal Muharram, yang merupakan sambutan Tahun Baru Islam. Untuk pengetahuan lecturer dan rakan-rakan, Ma'al Hijrah ini jarang masyarakat agama Islam menyambut kerana mereka beranggapan sambutan Ma'al Hijrah ini kurang meriah. Disebabkan itu, perayaan Ma'al Hijrah ini kurang mendapat sambutan. Tetapi di sini hendak saya katakan, perayaan ini merupakan sambutan Tahun Baru Islam, iaitu Maulidur Rasul, bagi memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan Nuzul Quran, bagi memperingati hari turunnya Al-Quran dalam kalangan umat Islam. Di sini saya hendak mengatakan bahawa terdapat beberapa perayaan yang orang Islam kurang untuk memeriahkan. Mereka hanya memfokuskan kepada Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Aidil Fitri. Lebih-lebih lagi kepada Hari Raya Aidil Fitri lah, sebab kita dah sebulan berpuasa, berpenat lelah, kita menahan daripada lapar, dahaga kan. Jadi habis saja sebulan, kita merdeka, dapat makan balik, kita dapat minum balik. Di situ rasa nikmatnya, macam kita tengah berperang, menahan lapar dan dahaga. Selepas sebulan, kita dapat balik nikmat untuk makan pada setiap hari, minum setiap hari, dan kita lebih bertenaga. Di sini saya hendak mengatakan bahawa orang Islam, sebagai umat Islam, kita haruslah mensyukuri apa yang nikmat diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebagai penutup, daripada isi-isi yang kawan saya beri kepada pensyarah dan kawan-kawan, antaranya ialah tentang rukun Islam, syarat-syarat sah dalam solat dan bagi umat agama Islam, dan tentang masjid, dan termasuk saya iaitu tentang perayaan agama Islam. Ini adalah isi-isi yang menarik yang boleh semua tahu tentang agama Islam. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh mendalami tentang agama Islam, tapi untuk mendalami dalam agama Islam ni kita perlulah cari kepada pakar-pakar yang lebih hebat, ustaz-ustaz yang lebih bagus. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.